Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pergi ke kedai membeli ceri, pulang ke rumah melintas titi. Nama diberi Raisya Zafir binti Rusli. Tampil berdiri memperkenalkan diri. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Bandar Tun Seon. Mari kita perdengarkan tentang sebuah karya yang berjudul Arkitek Jalanan. Ia diterbitkan pada bulan April 2017 oleh Imam Publication Sdn Berhad. Ia dikarang oleh Temeh Abdullah. Karya ini mengisahkan tentang penulis Temeh semasa melanjutkan pelajaran ke sebuah universiti di luar negara dalam bidang arkitek. Buku ini mempunyai ketebalan sebanyak 352 muka surat. Temeh berazam untuk mendapatkan ijazah kelas pertama manakala kawannya Ahmad pula lebih berkeinginan bekerja di luar negara. Impian yang ingin dicapai tidak semudah kata-kata yang disampaikan. Tanpa usaha tidak akan terhasil sebuah kejayaan. Begitulah yang diceritakan di dalam buku ini. Ahmad seorang yang kurang berkeyakinan apabila melibatkan tugasan hasil lukisan tangan. Namun, Temeh mendorong dan meyakinkannya bahawa dia mampu untuk melakukannya. Ahmad pernah menyatakan bahawa dia berhasrat untuk tidak meneruskan pengajiannya di situ lagi. Temeh sebagai sahabat sentiasa menasihati Ahmad kerana dirinya sendiri pernah melakukan kesilapan itu sebelum meneruskan pengajian di universiti luar negara. Tugasan demi tugasan banyak dilakukan oleh mereka. Mereka berusaha untuk mendapat markah terbaik agar layak mendapat ijazah kelas pertama. Namun, terdapat satu tugasan Temeh yang markahnya luar dijangkaan beliau. Ahmad berperanan untuk memberi semangat dan bermotivasi kepada Temeh. Terdapat satu peristiwa berlaku apabila Temeh menghabiskan masa cutinya untuk menyiapkan projek terakhir bagi semester akhirnya. Pada ketika projek itu keseluruhannya hampir siap dan tempoh percutian berbaki sikit, ujian menimpa Temeh apabila komputer riba yang mempunyai semua maklumat tentang projek dan tugasan akhir itu rosak akibat Temeh terpijaknya. Ahmad yang baru pulang daripada percutian melihat malang yang tidak berbau menimpa Temeh. Ahmad memberikan sokongan kepada Temeh agar beliau tidak putus asa dan sentiasa mencari jalan untuk menyelesaikan masalahnya. Dengan berbagi masa yang sedikit, Temeh tekad untuk melakukan projek ini menggunakan tangan. Beliau membeli kertas A4 untuk melakar projeknya. Usaha Temeh dipuji oleh pensyarah yang menilainya. Pada penghujung penceritaan, Temeh diberitahu markahnya. Ahmad mendapat ijazah kelas pertama, namun Temeh kecewa dengan dirinya kerana tidak mendapat markah seperti yang diinginkannya. Beliau menyalahkan dirinya kerana menulis buku sambil menyiapkan projeknya. Beliau membuang manuskrip yang sedang dikarang itu ke dalam tong sampah. Ahmad terjumpa manuskrip itu di dalam tong sampah. Ahmad bertanya kepada Temeh tentang kekecewaannya. Ahmad menekankan kepada Temeh, keputusan akhir mereka bukanlah segalanya kerana pada akhirnya telah banyak yang Temeh kecapi. Setelah berfikir, Temeh berjumpa dengan Ahmad dan bertukar fikiran untuk menyambung menulis semula buku pelukis jalanan. Para pelajar kelas Temeh berpeluang ditemu buka untuk menempatkan diri mereka di negara itu. Temeh dan Ahmad bersiap sedia untuk ditemu juga. Terdapat satu pameran yang dipamerkan di universiti mereka bagi pelajar-pelajar tahun akhir tugasan-tugasan yang cemerlang mereka. Temeh terkejut apabila penulisannya terdapat di pameran itu kerana penulisannya pernah mendapatkan grade C. Oleh kerana grade yang rendah, Temeh berusaha untuk mendapatkan grade yang cemerlang. Temeh sememangnya berhasrat agar penulisannya dipamerkan di pameran itu kerana jarang sekali pelajar dari negaranya dapat melakukan itu. Semasa Temeh dan Ahmad melihat sekeliling, pensyarah mereka pergi kepada mereka dan mengucapkan tahniah kepada Temeh. Beliau meminta Temeh agar membuka email yang telah dihantar kepadanya. Ternyata Temeh telah berjaya menempatkan diri bekerja di sebuah syarikat di negara tersebut. Manusia merancang dan Allah menentukan. Begitulah yang telah diceritakan dalam buku ini. Temeh yang menginginkan ijazah kelas pertama sebaliknya menjadi milik Ahmad, manakala Ahmad yang menginginkan bekerja di luar negara sebaliknya menjadi milik Temeh. Terdapat banyak manfaat yang saya peroleh daripada buku ini. Antaranya, kita perlu berkawan dengan seseorang yang ikhlas dengan kita, seseorang yang akan memberikan kita sokongan, dorongan dan motivasi. Kemudian kita perlu berusaha untuk melakukan sebaiknya. Seterusnya, kita perlu meletakkan matlamat yang tinggi. Untuk mencapai matlamat itu, kita harus berusaha. Kita harus percaya bahawa rezeki tidak pernah salah alamat. Pengalaman
pengalaman penulis yang belajar di luar negara juga memberikan kita sifat untuk berdikari dan bersyukur dengan apa yang kita miliki. Sekian, terima kasih.